Faham tu? Sebab tu kita kena tahu dalil. Wajib. Apa hukum mengetahui dalil-dalil atas sifat-sifat kesempurnaan Allah? Apa hukumnya? Hukumnya wajib. Kalau tak tahu berdosa. Faham? Tu wajib. Jadi yang ke-11, ni pada apa ni? Abu, yang ke-11 pada apa, Bus? Cepat-cepat, tak nak lambat-lambat. Pantas, benda dah mengaji. Pada sebutan. Baik. Iaitu jadi yang ke-11 tu pada sebutan sahaja. Sama ada yang mana artinya iaitu sifat yang ke-11 daripada 20 ni sifat sama. Sama tu nama bagi sifat. Nama bagi sifat yang wajib bagi zat Allah. Macam mana nak kenal Allah? Kena tahulah sifat dia. Macam mana kita nak kenal kawan kita yang namanya Harun? Kena tahu sifat dia. Dia gemuk ke, dia kurus ke, dia hitam ke, dia putih ke. Faham tak tu? Kalau tak tahu sifat, macam mana kita nak kenal tuan dia? Faham? Kalau tak tahu sifat dia, macam mana nak kenal tuan dia? Sebab tu di sisi akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah ni, Allah Ta'ala tu zat yang ada sifat. Tuhan tu apa sifat Tuhan? Kalau tak ada sifat Tuhan, macam mana nak membezakan Tuhan dengan makhluk? Macam mana nak bezakan Tuhan dengan makhluk kalau tak ada sifat-sifat tu yang membezakan? Ada orang tanya, Allah bersifat, kita bersifat, apa bezanya? Bezanya sifat Allah tak sama dengan sifat kita, zat Allah tak sama dengan zat kita. Kalau tak ada sifat di antara Harun dan Ahmad, macam mana nak kenal Harun dengan Ahmad kalau tak ada sifat? Apa yang membezakan di antara Harun dengan Ahmad? Apa perkara yang membezakan di antara laki-laki dan perempuan? Apa yang membezakan malaikat dengan manusia? Apa yang membezakan? Sifat-sifat tu lah. Malaikat tak makan tak minum, kita makan minum. Malaikat tak mengantuk tidur, kita mengantuk tidur. Dalam kelas pun tidur. Malaikat hatinya tak busuk, hati kita busuk. Malaikat tak ada sifat mazmumah dalam hatinya, dalam dirinya. Kita ada sifat mazmumah dalam diri kita. Tu dengan tahu sifat tadi barulah boleh bezakan. Faham tu? Baik, jadi sama, sifat sama. Sifat sama artinya sifat pendengar. Sama artinya pendengar, sifat pendengar. Ataupun nak tambah sikit lagi, sifat pendengaran. Boleh. Jadi pendengaran itu nama bagi sifat yang ada pada zat Allah, yang mesti ada pada zat Allah. Jadi akal kita menghukumkan, memutuskan Allah mesti ada sifat pendengar. Jadi sifat pendengar pada Tuhan tu mesti, wajib. Kalau tidak mesti, kalau tidak wajib, nanti membawa kepada Tuhan tu boleh pekak, boleh tuli. Faham tak tu? Sebab itu hukum yang kita letakkan pada zat Allah Ta'ala, sifat pendengar ni wajib. Dia wajib ada sifat pendengar. Kalau tak ada sifat pendengar, namanya pekak. Pekak bukan makna tak dengar. Pekak maknanya tidak ada sifat pendengar. Tu pekak. Bukan tak dengar tu makna pekak. Faham tak tu? Bila korang tidur, kau dengar tak orang bersembang? Makna kau pekak lah tu. Betul? Apa betul pula? Tampar korang, kau faham tidak ni Abu? Pekak ke? Kau tidur, orang bercakap, kau dengar tak? Tak dengar. Makna kau pekak lah tu. Kau main hangguk aja. Pekak bukan makna tak dengar. Pekak maknanya tidak ada sifat pendengar. Tidak ada sifat pendengar, itulah panggil tuli, panggil pekak. Buta bukan makna tak nampak. Banyak benda yang kita tak nampak, maknanya buta ke? Waktu kita tidur nampak tak benda-benda macam-macam? Tak nampak kan? Makna buta lah tu. Buta bermaksud apa? Tidak ada sifat tidak ada sifat pelihat, tu baru buta. Bukan tak nampak buta. Cuma orang kata, kau ni tak nampak, kau buta ke? Kau tak dengar, kau pekak ke? Dia tanya. Padahal pekak tu bukan makna tak dengar, buta bukan makna tak nampak.
Buta ni maknanya tidak ada sifat pelihat. Pekak maknanya tidak ada sifat pendengar. Bisu tidak ada sifat penutur. Tu bisu. Bukan diam tu bisu. Baik. Jadi pendengar tu nama bagi sifat. Mendengar nama bagi perbuatan. Pendengar nama bagi sifat, mendengar nama bagi perbuatan, ataupun dipanggil ta'alluq. Ta'alluq urusan sifat. Urusan sifat. Ngaji kelas 1 jam je, tak lama. Apa tu boleh berehat, boleh tidur. Boleh berehat. Kalian dah mengaji daripada pagi sampai ke malam. Gaji mengaji, rehat pula. Jadi wajib pada syarak pula di atas tiap-tiap mukallaf mengetahui. Dah hurai dah apa makna mukallaf, apa makna wajib syarak, semua dah hurai. Sebab tu jangan ponteng kelas. Tak ada benda yang tak penting dalam kitab ni, semua penting. Sebab tu mengaji ni kena istiqamah, barulah tak ada benda penting tertinggal. Faham? Jadi wajib pada syarak pula atas tiap-tiap mukallaf mengetahui. Wajib tahu. Kalau tak tahu maknanya berdosa. Kalau dia kata sunat tahu, tak apa. Kalau sunat tahu, tak tahu, tak apa, tak berdosa. Tapi kalau kata wajib mengetahui, kalau tak tahu berdosa. Kalau tak tahu dosa. Wajib tahu. Makna macam mana nak tahu? Macam mana nak tahu? Mengaji lah. Duduk rumah main handphone, tengok TV je, mana nak tahu? Kena mengaji lah, duduk dalam majlis ilmu. Kena bagi waktu belajar agama. Barulah insya-Allah boleh tahu. Mengaji semua ada peluang nak pandai, insya-Allah. Jangan kata tak ada peluang nak pandai. Semua ada peluang nak pandai, insya-Allah. Bersungguh, kena gaya cara belajar, bersungguh, catat, istiqamah, ada kitab. Niat betul, insya-Allah Allah buka akan pintu kefahaman. Jadi wajib pada syarak pula tiap-tiap mukallaf mengetahui serta mengaku. Mengaku di sini dengan makna yakin, sungguh-sungguh di dalam hati. Mengaku tu maknanya apa? Yakin. Ataupun mengaku tu kita kata setuju hatinya. Meyakini hatinya, setuju hatinya. Hati hamba tadi, hati mukallaf tadi putus. Sebab tu tak pelik lah orang duk tanya Tuhan tu betul ke ada, sebab pegangan dia tak putus. Waktu dia sakit, waktu dia susah, dipertikaikan, betul ke ada Tuhan, Tuhan tu ada ke tidak. Itu menunjukkan pegangan dia tidak putus. Kena putus pegangan dalam hati. Susah, senang, sihat, sakit, untung, rugi, berkahwin, bercerai, apa benda pun tetap yakin. Faham tak? Aman, damai ke, tak perang apa ke, ikutlah. Putus. Tengok tu macam saudara-saudara kita tu yang syahid tu, semua pegangan dia putus terhadap Allah. Sanggup digadaikan nyawa ni, faham? Kalau dia nak senang, baik dia gadaikan akidah dia, ikut je orang Yahudi tu, serah aja kan. Tapi tak, akidahnya putus terhadap Allah, putus dengan Islam. Sebab tu apa pun yang berlaku, anak bini dia mati depan mata, dia tak peduli, sebab dia yakin dengan Allah, yakin dengan apa yang dijanji oleh Allah untuk mereka. Kita ni duduk dalam aman damai, kenyang perut, duit banyak, hati ragu-ragu dengan Tuhan. Allah uji dengan masalah sikit, dah mulalah, betul ke Tuhan tu ada? Ya ke? Betul ke? Ada ke? Auzubillah. Rosak akidah, kufur, murtad. Orang yang hatinya ragu-ragu, ada kot, boleh jadi kot, Allah tu ada kot, rasa-rasa ada kot, tu semua kufur. Na'udzubillah. Sebab iman tu maksudnya sepenuh hati. Sepenuh hati.
Tidak boleh syak, tak boleh zon, tak boleh waham. Wajib yakin sahaja. Nak yakin, itu tadi kena tahu dalil, kena tahu bukti baru boleh yakin. Kita nak tuduh orang tu mencuri, kalau tak ada bukti, yakin ke kita dia mencuri? Tak yakin, zon je, berat hati je. 99% je kita kata dia mencuri, tak yakin pun. Faham? Tapi kalau ada dalil, ada bukti, yakin dia ambil, yakin dia curi. Faham tak tu? Faham tak kenapa kena tahu dalil? Kalau kau tak mengaji boleh tahu dalil ni. Kalau tak mengaji, tak belajar, tak nak mendengar, boleh tahu ke? Ada orang nak sembang benda-benda ni kat kedai kopi? Ada orang nak sembang benda-benda ni kat padang bola? Kat pejabat? Kat kantin? Ada? Sebab tu kita kena mengaji. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah, Allah pilih kita belajar, Allah bagi taufik. Alhamdulillah. Maka jaga baik-baik. Terima kasih dengan Tuhan banyak-banyak. Mujur Allah Ta'ala tak tinggalkan kita dalam kebodohan, kejahilan. Tak ambil berat, tak ambil peduli dengan ilmu. Mujur Allah Ta'ala pilih kita. Alhamdulillah. Siapa tidak merasa mujur Allah pilih dia belajar agama, Allah takkan bagi dia taufik beramal dengan ilmu yang Allah bagi. Siapa tak rasa bertuah, Allah pilih dia jadi orang belajar agama, dengan agama, duduk dalam majlis ilmu, dia tak rasa bertuah, dia tak rasa seronok, dia rasa sama je macam duduk di tempat-tempat lain, dia rasa sama je macam duduk di majlis-majlis yang lain, Allah takkan bagi dia taufik beramal dengan ilmu tu. Sebab apa? Sebab Allah tahu dia tak hargai, dia tak seronok dengan petunjuk Allah. Itu kena rasa bertuahnya aku, ya Allah, kau pilih belajar agama, aku bukan orang baik, tapi kau pilih juga duduk dalam majlis ilmu. Kena seronok. Faham? Seronok tak dapat petunjuk ni? Allah bagi petunjuk lah ni. Kita mohon petunjuk, Allah bagilah. Tiba bila Allah bagi, kita tak seronok pula. Dapat duit seronok, dapat benda dunia seronok, dapat rumah mewah seronok, dapat kereta mewah seronok, dapat pakaian mewah seronok, dapat perhiasan mewah seronok. Dapat ilmu, rasa tak ada apa-apa pun. Rasa tak ada apa-apa pun. Tak ada rasa bertuah pun, tak ada rasa dapat benda mahal pun. Sebab apa? Sebab apa? Hati kita ni dah penuh dengan cinta dunia. Cinta dunia. Cinta dunia. Apa hukum cinta dunia? Hukumnya haram. Wajib kena buang. Cintakan dunia tu wajib kena buang. Tu penyakit yang haram ada dalam hati, cinta dunia. Sebab cinta dunia itu boleh menarik diri kita melupakan Allah, melupakan ibadat, melupakan taubat, melupakan kubur, melupakan azab kubur. Bila kita cinta dunia, kita fikir pagi petang siang malam nak makan, nak minum, nak kenyang, nak mewah, nak seronok, nak bahagia, nak gelak ketawa dengan anak bini kita. Tu je yang kita fikir pagi petang siang malam, daripada muda sampai tua. Itu sebab cinta dunia itu benda yang Allah benci. Jadi sifat pendengar, ada pada Allah Ta'ala satu sifat namanya sama, artinya sifat pendengar. Jadi pendengar itu satu sifat yang ada ia pada Allah Ta'ala. Dengan dialah Allah Ta'ala mendengarkan. Jaga baik-baik, tumpu perhatian. Dengan dialah, yakni dengan sifat pendengar itulah. Dialah tu makna sifat pendengar. Dengan dialah, yakni dengan sifat pendengar itulah Allah Ta'ala mendengarkan segala perkara yang ada. Segala perkara yang ada. Segala perkara yang ada, semuanya didengar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Sebelum ni bila kita tak belajar ilmu tauhid ni, tak belajar sifat-sifat Allah ni, kita faham Allah tu mendengar suara. Allah hanya mendengar suara, mendengar bunyi.
Kalau kepahaman kita macam tu sebenarnya sesat, salah. Kalau kita i'tiqad, kalau kita pegang, kalau kita faham Allah Ta'ala itu hanya mendengar suara dan bunyi-bunyi, samalah seperti sifat pendengar kita makhluk. Padahal sifat pendengar Allah tidak seperti pendengar makhluk. Dah apa beza? Apa perbezaan sifat pendengar Allah dengan sifat pendengar kita? Sifat pendengar kita hanya boleh mengesan bunyi, mengesan suara. Korang ni ada tak sifat pendengar? Ada tak sifat pendengar korang? Ada tak? Suara saya ni korang boleh kesan tak? Dengan sifat pendengar korang tu boleh kesan tak bunyi suara saya ni? Boleh? Ni boleh kesan tak? Jadi dia sifat pendengar kita hanya boleh menyatakan ataupun boleh mengesan bunyi sahaja. Itu sifat pendengar kita, lemah, tak sempurna. Walaupun sifat pendengar kita ni boleh mendengar suara, bunyi pun ada syarat-syaratnya. Bunyi nak kena kuat, bunyi nak kena dekat. Kalau bunyi kuat tapi jauh, kita tak boleh dengar. Faham tak? Betul ke tidak? Itu lemahnya sifat pendengar kita. Kemudian apa lagi? Benda-benda yang tidak bersuara kita tak boleh benda-benda, dengar baik-baik, jangan keliru. Benda-benda yang tidak bersuara kita tak boleh dengar. Maksudnya begini, benda-benda yang tidak berbunyi, benda-benda yang tidak bersuara tidak boleh dikesan oleh sifat pendengar kita. Ni saya ada handphone ni. Saya, sifat pendengar saya tidak boleh mengesan kewujudan handphone ni. Walaupun saya letak dekat dengan telinga saya. Sifat pendengar saya tidak boleh mengesan kewujudan handphone ni. Faham tak? Kecuali bila dia berbunyi. Tu pun yang saya dengar tu bunyi, bukan dengar handphone, dengar suara. Faham tak? Itu sifat pendengar kita. Adapun sifat pendengar Allah tidak syarat suara, tidak syarat bunyi. Asalkan sesuatu itu ada, asalkan tiap-tiap sesuatu itu wujud, maka semuanya itu dikesan oleh sifat pendengar Allah. Semuanya itu didengar oleh Allah. Semuanya itu nyata pada sifat pendengar Allah. Faham ke tidak? Jadi bila kita tak mengaji, kita tak faham. Kita tak mengaji, kita tak faham. Yang kita faham Allah mendengar. Tu je lah. Yang kita tahu Allah mendengar, tapi kefahaman kita tentang Allah mendengar tu salah. Kalau ditanya, awak tahu tak Allah mendengar? Tahu? Awak faham tak Allah mendengar tu bagaimana? Apa perbezaan mendengar Allah dengan mendengar kita? Entahlah, Allah dengar suara lah. Kalau Allah dengar suara, sama macam kita. Faham tak ni? Jadi Allah bukan mendengar suara saja, bahkan Allah mendengar segala sesuatu yang ada. Sama ada benda tu berbunyi tak berbunyi, ada suara tak ada suara, semuanya dikesan, didengar oleh Allah. Allah mendengar bukan guna telinga. Allah Ta'ala mendengar bukan guna gegendang telinga, bukan. Allah Ta'ala tak ada telinga. Penting mengaji tauhid ni. Jangan tak nak mengaji. Kecuali dah pandai, dah alim, tak apalah tak nak mengaji. Semua benda ada. Semua benda ada didengar oleh Allah.
Ni jam tangan saya ni, ada suara tak? Jam tangan saya ada suara tak sekarang? Ada suara tak? Ada tak? Tubuh badan saya ada suara tak? Ha? Cermin mata saya ada suara? Tapi ada tak cermin mata saya? Tubuh badan saya ada tak? Kain ni ada tak? Maka semua, segala-gala yang ada, Allah dengar. Apa maksud? Boleh dikesan oleh sifat pendengar Allah. Itu maksud. Boleh dikesan oleh sifat pendengar Allah. Semua tu boleh dikesan oleh sifat pendengar Allah. Semua tu nyata. Semua tu nyata pada sifat pendengar Allah. Bagaimana hakikat nyata tu? Bagaimana hakikat sifat pendengar Allah boleh mengesan kewujudan benda-benda yang tak bersuara ni? Itu wallahu a'lam. Tu tak tahu bagaimana hakikatnya. Faham? Faham tidak ni? Habis. Jadi bila kita belajar, barulah kefahaman kita berbeza dengan kita tak belajar dulu. Tak belajar dulu, yang kita faham Allah mendengar suara, Allah mendengar suara. Itu yang kita faham, itu yang kita pegang, itu yang kita i'tikadkan. Tahu tak akidah macam tu salah? Dengan dialah Allah Ta'ala mendengarkan segala perkara yang ada, ianya tidak tuli. Allah tak pekak, tak tuli. Sifat pekak, sifat tuli pada Allah hukumnya apa? Sifat pekak tuli pada kita hukumnya harus. Mana dalil, mana bukti? Mana dalil, mana bukti? Dalil makna bukti? Mana bukti yang menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala itu mendengar? Ada sifat pendengar, mana dalilnya? Mana buktinya? Adakah kita yakin Allah Ta'ala tu mendengar sebab tiru nenek moyang kita, bapak kita cakap ayah Allah Ta'ala tu mendengar, mak kita kata Allah mendengar, kita pun percaya bulat-bulat macam tu? Kena tahu dalilnya. Wa huwas sami'ul basir. Wa huwas sami'ul basir. Itulah dalilnya, itulah buktinya. Dalam Quran tu ada dalil Allah Ta'ala tu mendengar, melihat. Ianya Allah Ta'ala yang mendengar dan yang melihat. Dalam Quran sebut sami'. Sami' maknanya yang mendengar. Bila sebut yang mendengar, memberi faham bahawa ada sifat pendengar, memberi faham pada kita yang waras, yang berakal ini. Bila sebut Allah yang mendengar, menunjukkan mestilah ada sifat pendengar. Kalau tidak ada sifat pendengar, bagaimana nak mendengar? Faham tak? Faham tak? Jangan tidur. Tidur. Jai. Jangan tidur. Ngaji sungguh-sungguh. Jadi yang mendengar, dalam Quran sebut yang mendengar. Jadi bila sebut yang mendengar, tentulah menunjukkan lazim daripada mendengar mesti ada sifat pendengar. Betul tak? Jadi inilah dalilnya. Kalau orang tanya, mana bukti kau percaya, kau yakin Tuhan tu mendengar? Tu bukti ayat Quran. Kau ragu dengan ayat Quran? Kau tolak ayat Quran? Kau sangsi dengan ayat Quran? Ni dalil. Bahawa Sami'ul Basir, artinya ianya Allah yang mendengar dan yang melihat. Dan makna, dengar sekejap lagi nak habis dah. Jaga-jaga sekejap lagi nak habis dah. Dan makna mendengar itu, maksud mendengar Allah Ta'ala itu ialah nyata segala perkara yang ada. Nyata segala pendengar, nyata segala perkara yang ada. Nyata segala perkara yang ada. Apa saja yang ada? Suara saya ada tak? Tubuh saya ada tak? Bangunan ni ada tak? Apa saja yang ada? Apa saja yang ada, maka didengar oleh Allah. Apa maksud mendengar itu? Dan makna mendengar itu ialah nyata.
Faham tak nyata bagaimana? Sebab tu saya terjemahkan, tulis kat kitab korang tu. Tulis untuk nak mudah kita faham, bukan kitab tu salah. Tulis nak dekatkan faham. Nyata segala perkara. Apa maksud nyata segala perkara? Nyata segala perkara ini dengan maksud boleh dikesan. Sifat pendengar tu dapat mengesan kewujudan segala perkara yang ada. Sifat pendengar Allah tu dapat mengesan kewujudan tiap-tiap sesuatu yang ada tu dapat dikesan oleh sifat pendengar Allah. Itu yang dimaksudkan dengan nyata tadi. Nyata perkara yang ada. Maksud nyata tu, sifat pendengar Allah Ta'ala tu boleh mengesan segala sesuatu yang ada, dikesan oleh sifat pendengar Allah. Tubuh saya dikesan oleh sifat pendengar Allah, suara saya dikesan oleh sifat pendengar Allah, bangunan dikesan oleh sifat pendengar Allah. Bukan suara saja seperti yang kita faham waktu tak belajar. Ni dah belajar, kan dah bertambah faham, kan dah bertambah kenal Tuhan tu. Sifat-sifat dia yang layak dengan dia. Kalau setakat sekadar mendengar suara bunyi, tak ada apa hebatnya. Allah tu tak layak pun nak panggil maha mendengar. Kalau sekadar dia mendengar suara, sama macam kita dengar suara. Jadi bukan suara sahaja yang didengar oleh Allah, malah tiap-tiap sesuatu yang wujud didengar oleh Allah. Sama ada yang wujud tu wajib ataupun yang wujud itu harus, semuanya didengar oleh Allah. Semuanya didengar oleh Allah. Tauhid ni kena mengaji selalu, kena ngaji ulang-ulang, nanti lama-lama fahamlah, insya-Allah. Jangan bosan, jangan cepat lari, jangan cepat mengalah. Tengok orang cari duit tu tak mengalah, pagi petang siang malam cari duit. Daripada muda sampai tua tak mengalah cari duit. Padahal nak pakai kat dunia je. Mengaji ni kena duduk, kena berkawan dengan orang mengaji. Jangan duduk seorang, nanti lama-lama lenyap, hilang, gaib, ditarik balik oleh dunia, ditarik balik oleh urusan dunia. Sebab tu kena berkawan, sebab tu kena duduk dalam kumpulan. Jangan duduk seorang, nanti lama kelamaan hilang. Mula-mula lesap sehari, lepas tu lesap 2 hari, lepas tu lesap seminggu, lesap sebulan, habis gaib dah tu, tak ada dah. Kena berkawan, kena duduk dalam kumpulan, kena kawan dengan orang minat belajar, sebab kita nak tumpang semangat. Faham makna mendengar tu? Maknanya nyata segala perkara yang ada dengan sama, artinya pendengar Allah. Kemudian sama ada, tengok kitab. Sama ada kitab, jangan bersih macam baru keluar kilang. Mesti kena ada dompet, catatan mesti. Jangan angguk tak tulis, nanti lupa. Sama ada perkara itu suara dan lainnya. Sama ada suara ataupun lain daripada suara. Sama ada suara ataupun lain daripada suara, semuanya Allah dah sebelum ni pernah tahu. Kau sebelum ni pernah tahu macam tu? Allah tu mendengar, maknanya tak bukan suara pun Allah dengar. Pernah tahu tak? Betul tak ngaji? Faham? Sebab tu kalau kita tak mengaji, kita tak pasti kefahaman kita tu betul ke salah. Bila mengaji baru jumpa salah. Salah rupanya selama ni mati-mati aku percaya Allah tu mendengar suara. Rupanya bukan sekadar suara Allah dengar, semua benda yang ada tu Allah dengar, walaupun benda tu tak berbunyi. Sebab maksud Allah mendengar bukan tadah telinga macam kita. Maksud Allah Ta'ala mendengar ialah apa? Nyata segala perkara itu pada sifat pendengar Allah. Ataupun sifat pendengar Allah dapat mengesan segala sesuatu yang wujud.
Alhamdulillah, Allah yang nak bagi kalian faham. Allah sayang kalian, Allah pilih kalian, Allah dudukkan kalian dalam majlis ilmu. Allah yang nak bagi petunjuk, Allah yang nak menghilangkan kejahilan dalam diri kalian. Sebab tu kena syukur banyak-banyak dengan Allah tu. Cuba kita bayangkan kalau Allah biarkan kita, tak pilih kita duduk belajar tauhid ni. Kalau Allah tak pilih kita semua ni duduk dalam belajar tauhid, tak mengaji tauhid, apa jadi akidah kita tu? Apa jadi akidah kita? Bawalah ke mati akidah kita yang salah tu. Kenapa tak buat live kat akaun Tok Pakir? Saya dah up dah. Saya dah up dekat saya punya BTT tu. Saya dah bagi tahu kenapa. Tu pun kat bawah tu pun ada tulis tu. Akaun Tok Pakir kena blok. Jadi guna akaun ni sementara. Guna akaun ni sementara. Sebab tu saya suruh duduk dalam grup. Sebab tu saya kata siapa nak tahu tentang kelas, update apa, duduk dalam grup. Siapa nak duduk dalam grup, DM saya, nanti saya masukkan. Barulah tak ketinggalan. Baik. Barakallahu fikum. Baik, kemudian faham setakat ni faham mana Allah Ta'ala bukan mendengar suara bahkan semua yang wujud itu didengar oleh Allah. Tak apa tak apa. Tak apa. Dengar lah selalu. Jangan selalu. Saya ada up dekat BTT saya dekat tu pagi tu, saya ada up. Saya kata buat sementara waktu akaun ni saya tak buat live kat situ. Tak buat live situ sebab dah kena blok baru ni sebut pasal pasal teroris, pasal perang, pasal apa benda. Bukan boleh sebut benda-benda tu ni TikTok. Orang perapu komponen, orang scammer ni kan dia blok. Baik. Jadi minta maaf lah ya. Dan dalil makna bukti atas ada sifat pendengar Allah Ta'ala. Dia Allah tidak tuli itu. Dalilnya ialah kita fikir. Tak apa, kita semua lembab. Saya pun lembab lah, dapat musim hujan ni lagi lah. Jangan sebut. Jangan sebut kan, kena lagi sekali. Allah. Tak apa sahabat, insya-Allah doa pada Allah, moga Allah mudahkan urusan kita nak mengaji. Kalian ni semua orang belajar berkat ni, orang pilihan-pilihan Allah ni semua. Ni semua kekasih-kekasih Allah ni. Jadi doa kalian tu berkah insya-Allah. Jadi pakat-pakat doa yang baik-baik. Pakat-pakat doa yang baik-baik. Dan dalil atas ada sifat sama pada Allah, maknanya dia Allah tidak tuli itu. Dalilnya ialah kita fikir. Bila sebut dalilnya kita fikir, dipanggil dalil apa? Dalil akli. Dalil akli namanya. Bukti dengan cara fikir. Itu dalil akli. Kalau dulu ayat Quran sebelum ni wa wasami'ul basir, itu namanya dalil naqli. Nun qaf lam, naqli. Naqli itu makna pindah, ambil daripada Quran ataupun hadis. Itu dalil naqli. Ni dalil akli pula. Jadi dalil akalnya ada sifat sama, sifat pendengar pada Allah Ta'ala. Dia Allah Ta'ala tidak tuli itu. Dalilnya ialah kita fikir dan kita tilik kepada makhluk ini. Apa maksud makhluk? Makhluk apa maksud makhluk? Makhluk apa maksud makhluk? Sesuatu yang Allah jadikan lah. Sesuatu yang Allah jadikan itu namanya makhluk lah. Apa je yang Allah jadi namanya makhluk. Makhluk ni bukan kita je manusia, faham? Apa saja yang Allah jadikan makhluk. TikTok makhluk. Betul-betul.
Masih wallah, selain daripada Allah Ta'ala. Ketah makhluk, suara kita makhluk, fikiran kita makhluk, perasaan kita makhluk, iman kita makhluk, semua tu makhluk Allah jadikan. Makhluk ni jangan kita sebut makhluk je manusia, makhluk je manusia. Apa saja yang Allah ciptakan tu makhluk lah. Okey? Patut catat, patut tulis. Jangan malah catat, jangan malah tulis. Bersungguh mengaji. Semua ada peluang nak faham ilmu tauhid ni, nak melepaskan fardu ain insya-Allah. Ngaji sungguh-sungguh. Jangan menyerah kalah. Allah uji dengan susah sekejap je. Nak tengok sejauh mana, sesungguh mana, sekuat mana hati hamba ni nak kenal dia. Allah ujilah dengan susah sikit. Nak tengok bersungguh ke tidak dia orang ni nak kenal dia. Kalau kata nak cari duit tu terbukti dah bersungguh, betul? Allah tahu dah kita bersungguh cari duit, terbukti dah. Demam-demam pun pergi 1 minggu 5 hari. Sekali pergi cari 8 jam, ada yang tak cukup 12 jam. Ada yang tak cukup lagi, buat part time pula. Bersungguhnya lah cari duit, betul? Tu terbukti dah bersungguh cari duit. Ni bersungguh ke tidak hamba dia nak cari ilmu akhirat. Allah ujilah dengan demam, dengan pening, dengan payah, dengan begini, dengan begitu. Nak tengok bersungguh ke tidak. Orang kalau bersungguh dia tak mengalah. Orang kalau bersungguh dia tak cabut lari. Dan dalil baru Allah uji sikit, pening sikit, susah sikit, dah nak tarik diri dah. Aku rasa macam tak ada faedah lah belajar tak faham. Siapa kata belajar agama tak faham tak ada faedah? Siapa cakap? Siapa cakap belajar agama ni tak faham, belajar kitab ni tak faham tak ada faedah? Siapa cakap? Orang jahil yang cakap macam tu. Walaupun mengaji tak tahu, tak reti, tak faham, tetap ada faedah. Apa faedahnya? Yang pertama, menunaikan kewajipan. Kalau tak mengaji, meninggalkan kewajipan, hukumnya haram. Apa lagi faedahnya? Diampunkan dosa oleh Allah. Apa lagi faedahnya? Diredai oleh Allah. Apa lagi faedah orang yang mati dalam mengaji dapat pangkat syahid? Siapa kata tak ada faedah? Orang jahil yang kata tak ada faedah. Orang jahil yang kata mengaji tak ada faedah kalau tak faham. Sebab tu jangan terikut perkataan orang-orang jahil. InsyaAllah. Makin banyak ujian, makin banyak pahala, makin banyak dosa kita digugurkan. Kita kan banyak dosa daripada balik dulu sampai ke hari ni. Berapa banyak dosa kita buat. Dosa mata, dosa telinga, dosa lidah, dosa kaki, dosa perut, dosa farad, macam-macam dosa kita buat. Jadi di antara caranya Allah bagilah kesusahan. Bila hambanya sabar dengan susah, redha dengan susah, sangka baik dengan Allah walaupun susah, Allah gugurkan dosa-dosa dulu-dulu. Nabi kata siapa penuntut ilmu adalah menjadi kafarah dosa-dosa dia. Jadi ada faedah. Ada faedah. Dan tidak tuli balik. Jadi dalilnya mana? Okey. Jangan lambat-lambat. Dan dalil ni semua kawan-kawan kita dah mengantuk dah ni. Dia orang dah mengaji daripada siang tadi, pagi sampai ke malam. Kita sudahlah cepat sikit Dan dalil atas ada sifat sama dan tidak tuli itu ialah kita fikir dan tilik kepada makhluk ini. Jikalau tidak ada sifat sama pada Allah Taala, apa jadi? Apa yang jadi? Cuba kita fikir dengan akal kita yang waras ni. Cuba kita fikir. Kalau Allah tidak ada sifat pendengar, apa jadi? Abu, apa jadi? Kalau Allah tak ada sifat pendengar, apa jadi? Pekak Betul tak? Betul tak? Akal kita yang waras ni fikir, kalau Allah tak ada sifat pendengar, maknanya dia bersifat dengan apa? Tuli lah. Kalau dah tak ada sifat pendengar, tulilah. Nak pergi ke mana pula? Takkan kita nak kata kalau Allah tak ada sifat pendengar, dia bersifat dengan melihat. Itu cerita lain. Melihat lawannya buta.
Itulah gunanya dalil akli tadi. Kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan pendengar, maknanya dia bersifat dengan lawan bagi pendengar, iaitu mana? Tuli. Tuli itu sifat kesempurnaan ke sifat kekurangan? Kekurangan. Dah boleh ke akal kita timbang dengan akal kita ni, kepala otak kita ni? Patut ke ada kekurangan pada Tuhan? Situ pun dah cukup jadikan dalil dah. Faham tak? Situ pun dah cukup jadikan dalil bahawasanya Allah mesti bersifat dengan pendengar. Situ pun dah boleh jadikan dalil dah. Cukup dalil dah. Kalau Allah tidak bersifat dengan pendengar, maknanya dia bersifat dengan tuli. Tuli itu sifat kekurangan, tuli sifat kelemahan. Mana mungkin boleh duduk pada Tuhan? Tuhan ni sifatnya sempurna. Mana layak akal kita tak boleh terima, akal yang waras tak boleh terima kepada yang namanya Tuhan tu ada kelemahan, ada kekurangan. Mana boleh? Kecuali akal yang tak sihat, kecuali akal yang tak waras tu dia boleh terima. Dia boleh terima Tuhan tapi lemah, dia boleh terima. Tuhan tapi lemah, Tuhan tapi mati, Tuhan tapi kehendaknya tak lulus, Tuhan tapi kena ikut kehendak makhluk. Tu otak yang tak waras bolehlah terima. Otak yang waras tak boleh. Tuhan mustahil. Mana boleh kata Tuhan lemah? Mana boleh ada sifat kurang pada Tuhan? Sebab tu yang kita baca tu subhanallah, maha suci Allah, yakni maha suci zat Allah dari sebarang jenis sifat-sifat kekurangan. Zatnya tidak ada kekurangan, sifatnya tak ada sebarang kekurangan, perbuatannya tidak ada kekurangan, qada qadarnya tak ada kekurangan. Cuma yang kita kata kurang tu sebab kebodohan kita sendiri, buta kita sendiri, yang kita kata ada kekurangan pada qada dan qadar Allah. Tu buta kita sendiri. Adapun hakikatnya tak ada kekurangan pada qada dan qadar Allah. Faham tak? Dan jika ia tuli nescaya adalah pada Allah Ta'ala satu penyakit padanya yang jadi kekurangan ia dengan dia dengan penyakit. Betul tak? Kalau Allah Ta'ala tu aduh sesemut kaki. Kalau Allah Ta'ala tu ada kekurangan, ada sifat, ada tuli, maknanya ada penyakit yang membawa kekurangan lah pada Allah Ta'ala tu. Mana boleh? Dan jika ia tuli nescaya adalah Allah Ta'ala tu adalah pada Allah Ta'ala tu satu penyakit padanya yang jadi kekurangan ia Allah dengan dia dengan penyakit. Dan tiap-tiap yang ada penyakit itu tentu sekali berkehendak berhajat kepada yang menghilangkan. Betul tak? Setiap yang ada penyakit mesti ada kehendak untuk orang lain menyembuhkan. Betul tak? Betul tak? Kau kalau sakit, kau ada timbul tak perasaan dalam hati kau nak cari orang yang boleh ubat dengan kau? Ada tak? Tak pergi itu nombor 2. Takut nak pergi itu nombor 2. Tapi dalam diri tentu ada kehendak, siapalah yang boleh sembuhkan penyakit aku ni? Siapa yang boleh sembuhkan sakit gigi aku ni? Tolonglah, siapa boleh tolong? Minta maaf bu, kaki saya sesemut. Reset dah awak tadi. Kalau reset boleh sembuh, betul? Dah sesemut, sembuh reset. Apa tadi ibu? Apa tadi? Penyakit apa tu? Kalau sakit, tentulah kita nak cari orang yang sembuh kan, betul? Jadi orang pun kata, bu kau sakit telinga, kau sakit gigi jom aku bawa pergi klinik gigi. Tak nak. Takut. Walaupun takut nak pergi, paling tidak dalam hati dah ada hajat kepada orang lain yang boleh menyembuhkan. Layak ke Tuhan nak harap pada orang lain? Tuhan tapi ada harapan pada yang lain? Mana layak macam tu? Tuhan kan dia bersifat istighna, kan dia tak berkehendak, tak berhajat kepada sesuatu yang lain. Betul tak? Itulah sifat Tuhan. Tuhan ni sifat dia tak berkehendak, tak berhajat kepada yang lain. Dia tak memerlukan yang lain. Dia tak bergantung kepada yang lain. Ada ke tak ada ke sesuatu ni, alam ni tak ada jadi masalah pun pada Allah tu. Dia tetap sedia kala kuasa, sedia kala maha agung, maha besar, maha sempurna, walaupun dia tak ciptakan alam ni.
Dia ciptakan alam ni semata-mata rahmat dia. Di antaranya nak menzahirkan kecintaan dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kalau kita buat baik, untungnya untuk kita, bukan untuk Allah. Kalau kita buat jahat, jahat ni kembali pada kita, bukan kembali pada Allah. Allah tak terkesan pun. Kita nak mengaji, kita yang untung. Kita tak nak mengaji, kita yang rugi, bukan Allah yang rugi. Kita hidup nak berdengki, nak bersangka jahat, nak mengumpat, kita yang rugi, bukan Allah yang rugi. Sebab dia tidak berkehendak dan tidak berhajat dan tidak bergantung kepada segala sesuatu. Bahkan segala sesuatu yang berkehendak, berhajat, bergantung pada dia. Sedar tak sedar, itulah hakikatnya. Kau percaya Tuhan ke, kau tak percaya Tuhan ke, kau taat Tuhan ke, kau maksiat Tuhan ke, itulah hakikatnya. Kau tetap berkehendak, bergantung, berhajat kepada Allah. Setiap saat, setiap detik, setiap waktu ni, sekarang ni kita bergantung dengan Allah. Ni kalau Allah tak izinkan, tak jadikan saya bercakap, saya tak boleh bercakap ni. Kalau Allah tak jadikan saya berfikir ni, saya tak boleh berfikir sekarang ni. Kalau Allah Ta'ala tak tolong saya mendengar, saya tak boleh mendengar ni. Kalau Allah Ta'ala tak tolong saya melihat, saya tak boleh melihat ni. Faham ke tidak? Jadi setiap detik, setiap saat, setiap waktu, tak pernah pun terputus pergantungan hamba dengan Allah Ta'ala. Sentiasa bergantung dengan Allah, sentiasa berhajat dengan Allah, sentiasa berkehendak dengan Allah, memerlukan Allah. Percaya ke tidak, itulah hakikat dia. Habislah. Kemudian lagi sikit lagi. Ya Rabb. Dan tiap-tiap yang ada penyakit itu, habis dah. Maka siapa lagi yang boleh menghilangkan penyakit itu? Tentulah tidak ada. Tentulah tak ada. Siapa yang boleh menghilangkan penyakit? Siapa boleh menghilangkan penyakit? Siapa yang boleh menghilangkan penyakit? Kali aku nak pekik, kau jawab, kau tidur mata kau terbuka habis kau tidur. Tentulah tidak ada. Aku cakap, tanya banyak kali kau diam aja. Khayal kat mana? Punya aku pekik macam ni satu dewan ni dengan suara aku, kau tanya aku tak jawab. Nak kata pekat dah, ada sifat pendengar. Ada sifat pendengar ke tidak? Khayal. Kau ingat apa? Ingat makan lu makan sian, kejap lepas ni makan. Maka siapa lagi boleh menghilangkan penyakit itu? Siapa boleh menghilangkan penyakit? Allah. Barulah 2 orang. Kau dah lah 2 orang. Kau dah tinggal 3 orang. Yang lain dah habis. Dah halim semua, dah buka madrasah balik. Tinggal korang je. Tu pun tak tahulah berapa hari lagi tu. Maka siapa lagi yang boleh menghilangkan penyakit itu? Tentulah tidak ada. Siapa lagi? Mana ada yang boleh menghilangkan penyakit? Allah lah. Baik. Dan jika ia Allah yang menghilangkan penyakit itu dengan sendiri, sabarlah ni Abang Zaid. Sabar Abang Zaid. Mana boleh tak sabar? Mana sabarlah. Tapi dia sabar cara macam ni. Dia kalau sabar je ni diam tu tak boleh, nanti dipijak kepala kita. Dia sabar ni ada dia macam-macam jenis sabar. Sabar bukan makna tidak bertindak. Sabar bukan makna tak bagi nasihat. Sabar bukan makna tak boleh rotan kau. Faham? Rotan pula tak bawa malam ni rezeki kau lah. Baik. Kalau ada, siap. Maka jadilah penyakit itu lebih kuat dan lebih kuasa daripada Tuhan. Betul tak? Kalau penyakit buta tu tadi, pekak tadi, boleh duduk pada Allah. Siapa budak ni? Siapa nama ente? Siapa nama yang takut ni? Apa nak takut? Apa tu? Bagi abang pondok sapu dia. Sapu dia ni. Oh, mama bagi. Ingatkan dia orang ni order diam-diam. Dah, baik sini bagi saya. Terima kasih Dia orang tak dapat jawab. Mi goreng ni saya belasah seorang.
Jangan harap kau nak dapat. Wah, ada order sekejap. Makan Syan, budak-budak pondok ni lewat pun makan Mak bapak dia kalau tengok ni melalak mak bapak dia ni. Rasa macam besok nak berhentikan anak dia suruh balik. Syan, stop makan awal. Guru makan awal, anak saya makan lewat je. Dia tak tahu anak dia masuk itu cekeding besarnya. Sekarang jadi besar ibu jadi kaki. Masuk pondok itu angin sepoi-sepoi pun bergoyang. Kau ingat tak masa kau masuk itu? Badan kau macam mana? Sekarang cuba tengok kau dengan tiang mana besar. Cuba kau berdiri kat sebelah tu. Kau besar ke tiang besar? Tu yang mak kau kesian sangat tu. Berhentilah, sian anak saya tak cukup makan duk pondok. Tak cukup makan apa? Mak bapak bukan boleh tengok. Sian anak lewat pun makan. Rasa macam tak sesuai lah kita berhentikan anak kita tu. Sian anak kita. Kita makan sedap-sedap kat rumah dia orang tu. Makan lewat, kadang-kadang tak makan. Lepas tu dia tak kira, dia balik dia kelentong mak dia pula. Memang mak kadang 7 hari sekali dapat makan. Lagilah semangat mak bapak kau nak berhentikan kau. Kalau dia berhentikan anak dia belajar, makna dia tak kesian dengan anak dia. Faham? Dia kalau berhentikan anak dia yang sedang nak belajar mengaji ni, dia berhentikan sebab dia makan punya pasal, sebab dia baju punya pasal, dia berhentikan, memang dia tak kesian dengan anak dia. So anak dia berhenti, duduk kampung, masuk angin, masuk air, tak belajar agama dah. Dapat motor, dapat duit, habis dah. Minta ampun maaf lah kalau nak pergi surau tu. Kau jangan mimpi lah. Faham? Jadi tak payah dia sebab baju kau nak berhenti kan. Sebab dia makan telur, makan ikan masin kau nak berhenti. Ini samalah macam cerita zaman Syekh Abdul Qadir Jailani ni. Ada seorang ibu nak suruh Syekh Abdul Qadir Jailani didik anak dia supaya jadi waliullah, jadi alim ulama, jadi orang yang hatinya hebat, hatinya kuat, ibadat. Hantau kat Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu ta'ala. Tapi mak dia ada skodeng. Mak dia kaki skodeng. Apa stalker macam tu. Skodeng anak. Tengok anak dia makan tulang-tulang je, makan tak sedap je. Syekh Abdul Qadir Jailani makan mewah. Anak dia kenapa buat makan macam tu? Besok mak dia datang, nak berhentikan anak dia. Tanya kenapa Tok Guru makan sedap-sedap, anak dia makan ikan masin ni, makan tulang je. Tok Guru makan sedap, anak saya Tok Guru bagi makan telur rebus, kangkung, ingat lembu anak saya. Marah Tok Guru. Tok Guru kata, kau ambil anak kau balik, kau didiklah sendiri. Tok Guru nak didik hati anak dia supaya jadi sabar, cekal, redha. Faham? Kau duduk dalam mewah sekenyang-kenyang, perut kau berkilat, kulit perut kau, macam mana kau nak belajar sabar dengan kelaparan? Duduk dalam senang je, duit banyak aja, makan nak apa dapat aja, tidur sedap aja. Apa yang kau dapat belajar dari situ? Sekarang ni kau makan cukup, duit banyak, minta duit dapat, apa nak dapat, apa nak makan dapat. Cuba andai kata satu hari Allah uji kau orang dengan kemiskinan, kesusahan, macam mana kau nak hidup? Kau nak hidup macam mana? Kau nak hidup macam mana? Kau nak bergantung dengan mak bapak kau, mak bapak kau hidup selama-lama ke? Besok mak bapak kau mati, kau nak bergantung dengan siapa? Faham tak? Sebab tu kat pondok ni memang sistem dia memang nak ajar korang berdikari, sabar dengan kemiskinan, sabar dengan apa yang ada. Tak payah sikit-sikit kena gigit nyamuk pun kau dah telefon mengadu dengan mak bapak kau. Mak gigit nyamuk mak.
nyamuk malam tadi. Mak kau pun risau melalak-lalak lah, bekak-bekak biji mata menangis. Sebab apa? Anak kena gigit nyamuk. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dandan besok, Ustaz saya rasa macam nak ambil anak saya lah. Sabar. Kalau mak bapak kau kata nak berhentikan, insya-Allah mak, satu masa saya akan berhenti. Tapi setakat ni saya belum lepas berdoa lagi. Saya kalau nak berhenti pun tak boleh, dosa kalau saya berhenti sebab tak lepas berdoa lagi. Patutnya kalau nak ikut mak ayah yang kena ajar saya ni A to Z berdoa ni. Jadi kalau saya berhenti, siapa nak ajar saya? Jadi mak ayah hantar saya belajar sini, makna lepas dosa ayah tu. Lepas dosa ayah tak ajar saya. Jadi saya belajar ni sebenarnya, di samping saya belajar ni wajib, di samping tu saya nak tolong ayah dan mak, supaya nanti di hari kiamat mak ayah tak dipersoal kenapa saya jahil agama. Faham? Gigit nyamuk mengadu. Nak mewah aku pergi balik, boleh lantak apa yang ada kat dapur rumah tu, kopi belasah semua. Tak cukup duit minta, mak duit, ayah duit, boleh enjoy. Kat pondok tak ada, dia tak ada ajar macam tu. Cukup baca kisah-kisah tutup guru dulu mengaji macam mana. Jadi pendek ceritanya, bila mak dia tadi kena sekolah kan dengan Syekh Abdul Qadir Jailani tadi, barulah diserahkan anak dia, minta maaf lah tu guru. Ibu, engkaulah ratu hatiku bila ku berduka. Ibu dia memanglah macam tu, ibu. Bapak dia lain, bapak dia buat tak erti je. Bang, anak kena gigit nyamuk, awak anak kena gigit nyamuk, lantaklah, biarlah dia kena gigit, apa dia masalah. Bapak dia lain sikit. Bapak dia brutal sikit. Ibu ni jangan buat pasal nyamuk sekornya, pasal dia boleh berhentikan anak dia madrasah, tahu? Sungguhlah. Alhamdulillah. Sabar banyak-banyak. Moga-moga boleh umur 70 sini, pondok sini ada pelajar umur 60, ada pelajar umur 70. Tanah wakaf kubur dah siap kat belakang. Jangan risau. Tanah wakaf dah siap. Tanah wakaf dah siap kat belakang. Saya dah tempat nama saya kalau mati situ saya punya tempat. Faham? Nanti dalam kubur boleh dengar kau orang mengaji, kau orang berwirid, sampai pahala kat aku sikit. Faham? Kau mengaji, kau baca wirid, sampai pahala, dapat mana orang dalam kubur dapat manfaat. Kalau kita pergi kubur, kita baca Yasin, kita baca surah, kita baca kuat, sejauh mana suara kita tu sampai? Sejauh mana suara kita tu sampai? Sejauh mana suara kita tu boleh didengar oleh ahli kubur, maka yang mendengar bacaan Quran, selawat, zikir, tahlil tadi, mereka mendapat manfaat daripada bacaan tu. Faham? Faham tidak? Betul. Jadi boleh nak duduk pondok, boleh datanglah sini. Pondok kat mana? Masjid Tanah Melaka. Lelaki sahaja, warga mah perempuan ada. Warga mah perempuan ada, tapi syarat sihat lah, boleh berdikari, boleh uruskan diri sendiri. Ini bukan tempat rumah orang tua nak jaga orang sakit, bukan. Minta maaf lah, ini tempat belajar agama. Maknanya kalau warga mah perempuan nak datang, warga mah laki-laki, silakan. Falyatafaddalu. Boleh. Selagi dia sihat, boleh uruskan diri sendiri, mari mengaji.
Mari mengaji. Mari mengaji. Warga mah laki-laki ada, warga mah perempuan ada. Cuma anak dara je tak ada. Anak dara tak berani nak ambil. Remaja perempuan tak ada. Yang ada sini remaja lelaki. Pun diorang ni besok lusa berhenti ni, mak bapak diorang nak ambil angkut buat balik. Sebab anak dia hari ni hari-hari makan kicap, seminggu sekali ibu bimbangkan. Anak dia dulu masa masuk 80 kilo, sekarang tinggal 10 kilo je. Dia tak tahu terbalik anak dia. Masuk hari tu 15 kilo, sekarang lah kat 150 kilo lah. Dia kata anak ni tak makan. Tengoklah anak kau, gemuk ke kurus duduk sini. Allah. Okey guys, sikit. Baik, jadilah penyakit itu lebih kuat daripada Allah Ta'ala, dan iaitu mustahil kerana membawa kepada makhluk lebih kuasa daripada Allah. Mana boleh kuasa makhluk lebih kuasa daripada Tuhan pula? Dan Allah Ta'ala pula lemah. Mana boleh Tuhan lemah? Maka jika Allah Ta'ala lemah, apa jadi? Kalau Allah lemah, apa jadi, ibu? Nescaya tidak dapatlah sesuatu daripada makhluk ini. Tak adalah makhluk, betul? Kalau Allah lemah, macam mana Allah nak ciptakan makhluk? Sebab nak cipta ni kena ada kudrat, sifat kekuasaan. Lawan kekuasaan tu lah lemah dah. Kalau lemah nak jadikan makhluk macam mana? Jangan katakan dunia yang besar ni, nak jadikan debu seketul pun tak boleh, faham? Kalau tak ada kudrat. Nak jadikan atom seketul pun tak boleh, faham? Kerana makhluk jadi, kemudian kalau Allah lemah, tidak dapatlah sesuatu daripada makhluk ini. Dan iaitu tak ada makhluk, batil, bohong, betul tak? Makhluk ada ke tidak? Mana makhluk? Kita lah di antaranya. Kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah. Apa maksud musyahadah? Disaksi oleh mata kepala sendiri. Itu musyahadah. Kita dah tengok ni ada makhluk. Maka kejaplah di hati kita. Apa maksud kejaplah? Apa maksud kejap? Tetap, teguh, mantap, padu, mampat. Tu kejap. Kejap ni teguh maknanya, jazam maknanya di hati kita. Maknanya setelah kita tahu, setelah kita tengok dalil-dalil bukti-bukti tentang Allah Ta'ala itu memiliki sifat pendengar. Bila dah tengok dalil-dalil tadi, dalil Quran pun ada, dalil akal pun ada, jadi kejap lah, jadi bertambah mantap lah, jadi teguhlah di hati kita bahawasanya Allah Ta'ala itu mesti bersifat dengan wajib. Mesti wajib ni makna sesuatu yang dah ada sedia kala lagi dan kekal ada dan sentiasa ada selama-lama, tidak berubah menjadi jadi sifat pekak dan yang seumpama pekak tu mustahil ada pada Allah. Pekak dan yang seumpama pekak, faham tak? Mustahil. Mana seumpama pekak? Jauh tak dengar dah. Tu seumpama pekak. Kalau bisik-bisik dah tak dengar dah, tu seumpama pekak. Kalau dalam hinga bangar dah tak boleh dengar dah, tu sepupu sepapat pekak, faham? Sepupu sepapat pekak, faham tak tu? Jadi Allah dengar satu-satu. Nyata setiap satu-satu tu nyata pada sifat pendengar Allah. Yang bersuara, yang tak bersuara, semua nyata pada sifat Allah, pendengar Allah, meliputi semuanya. Bukan suara saja, semua didengar oleh Allah. Barulah bila kita tahu, bila kita faham, barulah kita faham maksud, Masya Allah, baru kita faham maksud Maha Mendengar. Patutlah panggil Maha Mendengar. Sebab memang dahsyat sangat sifat pendengar dia, sampai yang tak berbunyi, tak bersuara pun dia dah. Barulah kata wahai Tuhan yang Maha Mendengar. Bila kita sebut contoh, bila kita berdoa, wahai Allah yang Maha Mendengar, dalam hati kita faham dah maksud mendengar Allah tu bagaimana. Barulah merasakan kebesaran, kehebatan Allah, kesempurnaan. Kalau setakat wahai Tuhan yang Maha Mendengar, dengar suara aja, tak hebat. Faham tak? Bila tahu semualah dengar, tiap-tiap satu lah dengar. Tak ada yang terlepas daripada sifat pendengar Allah. Tak ada yang terlepas. Kata Maha Mendengar, Maha hebat, Maha pendengar.
Habis. Ianya tidak tuli. Itulah di pengakuan yang sebenar, yang muafakat ia dengan pengakuan Allah Ta'ala. Seperti firman-Nya, bawa lagi dalil. Nampak tak? Bawa lagi dalil Quran pula. Innallaha sami'un basir, bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala yang mendengar lagi maha melihat. Itu dalil lah tu. Jadi kita dah belajar, dah tahu dalil dah. Alhamdulillah lah, dah lepas lah. Fadu'ain bahagian yang ni, yang akan datang belum lepas lagi. Faham tak? Contohnya kita belajar, dia ada 20 sifat, kita baru faham. Maknanya ada 19 lagi. Kena mengaji lah semua. Bukan satu je dah sudah. Kena fahamkan semuanya. Mengajilah lama-lama sikit. Allahu Akbar. Time cari duit, time meniaga, time kerja, time mengaji lah. Bukan suruh mengaji daripada pagi sampai ke malam, sampai tak boleh cari duit, sampai tak boleh lepak tepi pantai, tak boleh bawa anak bini pergi jalan-jalan, pergi tom yam, pergi mana-mana. Faham tak? Adalah masa. Janganlah hidup kita ni daripada pagi sampai ke petang, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, nak berseronok, berjalan, makan, minum. Tu aja kerja kita. Fikir nak senang, nak kaya, nak mewah, nak berjalan, nak seronok. Itu je yang kita fikir. Nanti kan tak ubah macam haiwan nanti. Kalau cari hidup macam tu, tak ubah dengan haiwan. Haiwan pun macam tu. Haiwan berbini beranak tak? Haiwan cari makan tak? Dia cari tak nak makan, nak kenyang dengan perut dia? Dia ada ngaji? Tak ada? Dia tak ada pergi kuliah online ke mana, tak ada? Oh, tak ada Tak laki surah masjid, lembu dia pergi, kambing? Tak ada tak? Secara online? Oh, dia tak ada handphone ni. Bagi kan dipijaknya dia. Jadi kalau hidup kita macam tu, cari makan saja, nak bahagia anak bini seronok saja, tak ada mengaji, tak ada belajar, sama tak? Cuma tu panggil haiwan, kita panggil manusia. Tapi perangai kelakuan kita hidup atas dunia sama macam betul ke tidak? Ke tak sama? Cuba bagi tahu aku. Kalau tak sama pasal tentang mana? Tak sama tentang mana? Sama lah. Kita hidup, lembu pun hidup. Kita makan, lembu pun makan. Kita berbini beranak, lembu pun berbini beranak. Lembu pun cari makan, bila dia lapar dia cari makan. Kita lapar pun cari makan juga. Jadi setakat tu sama, betul? Tapi yang membezakan yang ni, dia ada semayang, dia ada puasa, dia ada ngaji fardu-ain. Lembu tak ada. Mana ada lembu ngaji fardu-ain? Lembu mana ada ngaji fardu-ain? Ada lembu ngaji tauhid 10-20. Iqra 1, Iqra 2 ada lembu. Tu lembu kat kanan bawah tu, dia Iqra apa dah? Tak ada kan? Kau jangan sampai lembu dah Syawal tu dia ngaji sampai Iqra 6, kau Iqra 2. Sebab tu kena ada perbezaan. Time cari duit, time mengaji kena mengaji, supaya kita ni boleh beribadat berpandukan ilmu tadi. Baru kita tahu cara yang semayang sebetulnya macam mana, luarannya macam mana, hatinya macam mana, apa pantang larangnya. Tu semua ada sebut dalam ilmu tu. Sebab tu langsung mengaji ambil tahu. Bukan lama pun, 1 jam jadilah, 1 jam sehari dah lah, cukup dah. Cuma nak istiqamah. Tu mesti. Janganlah sejam sehari, lepas tu 5 bulan sekali. Itu jangan. Okey, dah habis dah, mengantuk sangat-sangat dah tu. Jadilah. Terima kasihlah semua. Selamat berehat semua. Terima kasih yang sudi hadir, yang sudi tap screen, yang sudi share, yang ada kongsi-kongsi rezeki. Alhamdulillah. Nanti insya-Allah bila akaun satu lagi tu dah okey, nanti kita kembali kat situ baliklah.
Ni akaun sementara sahaja. Akaun sementara sahaja. Nak menunggu akaun satu lagi tu dibebaskan daripada penjara. Terima kasih insya-Allah. Kalau kata bekerja ke itulah baby. Allah. Masya-Allah. Oh, sambil kerja pun boleh ngaji kan? Alhamdulillah. Iftikar tu makna berkehendak segala makhluk kepada Allah. Iftikar, berhajat makhluk kepada Allah. Berkehendak makhluk kepada Allah, bergantung makhluk kepada Allah, berhajat makhluk kepada Allah, tu iftikar. Istighna makna terkaya Allah. Istighna, terkaya Allah. Apa maksud terkaya Allah? Allah tak perlukan apa-apa. Mudah gitu. Allah tak perlukan apa-apa. Allah tak bergantung, tak berhajat kepada sesuatu yang lain. Itu istighna. Okey, jumpa lagi lah. Baca doa. Boleh tidur lah, ngantuk lah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih alana wa qurbatil lana fi dinina ma'al kutri wa sabaqar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Besok insya-Allah ada kuliah duha. Besok kuliah duha insya-Allah besok kuliah duha pukul 9.30 pagi insya-Allah, ataupun cepat-cepat pukul 9. Cepat-cepat pukul 9, lewat-lewat 9.30 insya-Allah besok. Okey, selamat rehat semua Terima kasih semua. Barakallahu fikum. Moga-moga Allah Taala meredai, merahmati, mengampuni kita semua, anak bini kita, ibu bapa kita semualah. Tak terkecuali yang hidup, yang masih hidup, yang dah pergi. Mudah-mudahan dapat manfaat, dapat berkah daripada majlis ilmu kita pada malam ni, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Selamat rehat, selamat tidur dalam rahmat dan kasih sayang Allah, dalam jagaan Allah selalu, insya-Allah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa pagi besok insya-Allah insya-Allah pagi besok 9.30 paling lambat. Cepat-cepat 9 pagi insya-Allah. Okey, selamat rehat. Sian kalian penat dah tu. Berehat besok nak kerja lah, ada macam-macam urusan lah lagi bye-bye. Bye pun boleh lah. Apa dah. Ma'assalamah ila liqa insya-Allah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saling doa mendoakan. Jangan lupa saling doa mendoakan Jangan lupa saling doa mendoakan. Dah lah. Tolong picit kaki jap 5 minit. Tolong siapa